data ni sebelum table. Sebelum kita dapat masukkan dalam table ni. So kita panggil data tak terkumpul. Apa rupa data tak terkumpul? So yang ada sekarang ni data terkumpul. So data tak terkumpul rupa dia macam mana? Macam ni. Saya refer dekat soalan nombor 1 Mungkin 150, 150, 151, 153. Lepas tu 156, 158. Lepas tu mungkin 161, 162, 163, mungkin 165, mungkin 166, mungkin 170, mungkin 171, mungkin 174. So apa yang ada dekat warna pink yang saya tulis ni adalah data tak terkumpul. Okey, ini adalah data tak terkumpul. Data tak terkumpul adalah benda yang korang dapat dalam bentuk nombor yang banyak. Lepas tu nanti soalan biasa jumpa, oh apa itu, apa mod dia, apa mean dia, apa median dia. Itu semua benda senang lah nak cari sebab data tu tak terkumpul. Tengok je data tu terus dapat. Now, kenapa korang belajar pasal had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas? Kenapa bother nak belajar semua ni? Sebab bila kau dah masukkan data dalam bentuk data terkumpul dalam jadual, kalau contohlah dia tak bagi, ni tak bagi frekuensi kan. Kau tahu tak berapa banyak yang antara 150 dengan 154? Saya pun tak tahu, ini saya agak je. Ini saya bayangkan, saya agak je tulis je kat luar ni. So, kenapa kena belajar pasal had bawah, had atas, titik tengah, sepadan atas, sepadan bawah? Semua sebabnya kita tak tahu data tu macam mana bentuk dia. Sebab kita tak diberi benda ni awal-awal tadi. Kita terus diberi jadual yang mana ada semua benda ni. So, untuk kita boleh cari mod, cari median, cari class mod, cari mean dia, kita kena benda ni semua. Dan selain daripada kita nak tahu dia punya class mod, mean dan median, kita perlukan sepadan bawah dengan sepadan atas ni untuk lukis 3 benda yang korang kena tahu dalam bab 7. Pertama sekali, bar graph, graph bar. Apa rupa graph bar? Recall balik graph bar tu yang dekat bawah tu apa-apalah. Biasanya panggil lah, boleh jadi kategori, boleh jadi nombor. Tapi bar graph tu dia punya bar tu tidak bercantum dengan satu sama lain. Dia ada masing-masing punya. Benda kedua yang korang kena tahu untuk lukis adalah histogram. Histogram. Benda ni semua kita akan pakai. Kenapa kita belajar ni semua? Sebab kita nak guna semua ni untuk lukis dia. So histogram apa rupa dia? Histogram rupa dia mesti bercantum. Setiap satu bar tu dia akan bercantum. Okey, so daripada histogram kita boleh dapatkan apa? Ini penting. Bila kita dapat histogram, kita juga boleh cari frekuensi poligon dia. Kita boleh guna maklumat yang sama untuk lukis frekuensi poligon yang mana kita akan guna titik tengah setiap satu ni. Kita guna titik tengah setiap kelas ni dan kita akan cantumkan dia. Daripada kosong kita naikkan jadi macam bukit bukau ni. Itu frekuensi poligon. Dan kenapa korang belajar pasal nak belajar apa, susah nak belajar pasal had bawah, had atas ni semua? Sebab benda ketiga yang korang kena lukis adalah box plot. Box plot. Okay, box plot ni korang akan lukis macam ni. Akan ada bentuk dia macam jarum ni, jarum tumpul ni. Okay, akan ada korang punya mean, akan ada Q3, akan ada Q1, akan ada outlier ataupun kat luar akan ada outlier. Okey, lepas tu benda keempat yang korang akan guna, kenapa buat ni semua adalah korang akan lukis OGIF ataupun dalam bahasa Melayunya OJAS tak salah saya. So OGIF. OGIF yang mana bentuk dia sentiasa akan jadi macam ni je. Dia takkan macam ni, tak ada. OGIF memang akan naik, sama ada dia naik tegak, dia naik belakang sikit atau dia naik awal sikit, tapi dia akan macam ni lah bentuk OGIF. Yang mana dia punya paksi Y untuk OGIF korang akan pakai kekerapan longgokan.
Yang sebelum ni semua kita pakai kekerapan je. Ni kekerapan, ini kekerapan yang biasa. Box plot pun kita pakai kekerapan juga, nanti korang akan nampak. So, inilah sebab kenapa kita kena belajar cari had bawah, had atas, had tengah. So, kita nak start belajar lah. Okay? Saya harap korang take note kenapa kena belajar. Saya dah explain. Dan sekarang ni kita nak masuk kepada mekanik dia lah. Had bawah, had atas, benda paling simple sekali dalam dunia. Kau tengok selang kelas tu, antara 150 hingga 154 tu had bawah dia 150. So maksudnya had atas 154. Titik tengah tu adalah 152. Cikgu, kalau kita listkan dia punya nilai daripada 150 152 tu, dapat tak 152? Dapat. So 150, 151, 152, 153, 154. Siapa kat tengah-tengah? 152. Ini yang dipanggil sebagai titik tengah. Kenapa kena ambil tahu ni? Nanti korang akan nampak. Had bawah senang, had atas senang, titik tengah dah explain. Sempadan bawah. Now, sempadan bawah tu adalah satu nombor yang akan wujud dekat sini. Okey, kau ambil kau punya apa nama? Satu nombor sebelum dia dan kau tambahkan 149 tambah 150. Mana datang 149 ni cikgu? 149 tu datang daripada satu selang kelas yang tak wujud tapi boleh wujud. Dan dia mesti sebelum kelas yang kau tengah buat tu. So kalau lah saya buat satu selang kelas, sebelum dia kita akan dapat 145 hingga 149. So kau ambil limit atas daripada selang kelas sebelum, kau tambahkan dengan limit bawah selang kelas yang kau tengah buat, kemudian kau bahagi dua. Cikgu, maksudnya macam cari di tengah tadi ke? So kalau saya nak ilustrasikan untuk korang apa rupa dia, so 145, 146, 147, 148, 149, 50. So yang dipanggil sebagai, okay, ni kelas yang tak wujud tu yang saya buat warna purple tu. Ini kelas warna putih yang kita tengah buat sekarang ni. Sempadan bawah tu adalah sempadan yang memisahkan antara kelas dan kelas, iaitu 149.5. Inilah sempadan bawah. So kalau saya panjangkan sikit lagi ni, saya teruskan lagi, saya buat satu lagi nombor. Saya sambung 155. Sekejap. Ni saya explain sehabis baik So siapa yang nak ambil nota, ambil nota. Ini 155, 156. Mana saya dapat ni? Daripada sini. Kelas yang seterusnya. 157, 158, 159. So ada tak sempadan atas? Ada kat sini. Macam mana nak cari? Inilah sempadan atas. Saya nak cari 154 tambahkan dengan 155 bahagi 2. Ada nombor dekat sini yang wujud yang memisahkan kelas berwarna purple adalah sempadan bawah, warna putih dan warna pink adalah sempadan atas. Dia memisahkan. Formula paling senang, bayangkan, ambil dia punya hard limit lah. Okay, hard limit dia je. So, nak masa untuk buat dengan saya ke nak buat sendiri? Macam mana? Nak saya tulis jawapan betul ke nak buat sendiri dulu baru check dengan saya kemudian? Buat dulu. Okey. Ni saya biar korang buat. Berapa lama nak buat? Untuk tiga-tiga soalan lah. Semuanya sama je konsep dia. So buat 1, 2, 3. Saya bagi masa sekejap saya bagi masa 4 minit lah 4 minit. Sambil 4 minit tu saya akan start tulis jawapan.
Sementara tu siapa nak tanya apa-apa boleh tanya-tanya sebelum kita teruskan. Siapa yang tak nak buat sekarang? Ada soalan konsep tak nak tanya kepada saya? Cikgu kenapa macam tu? Cikgu kenapa macam ni? Tak ada So semua orang dah faham kenapa kena belajar pasal had bawah, had atas, titik tengah, sepadan atas, sepadan bawah. Okay, saya start tulis jawapan. Siapa yang dah try tu boleh check terus. Untuk sepadan atas dan bawah boleh juga guna tambah tolak negatif 0.5. Boleh tak ada masalah. Itu paling senang lah so far. Tambah tolak negatif 0.5, betul? Sepadan bawah tolak 0.5, sepadan atas tambah 0.5, betul? Tak ada masalah, boleh pakai tu. Okay, so benda yang saya tak explain lagi adalah macam mana nak kira size selang kelas tu. So cara nak kira dia untuk soalan nombor 1 tu simple je. Kau kira berapa banyak nombor yang ada. 1, 2, 3, 4, 5. So maksudnya saiz selang kelas ni 5 lah. Yang bawah ni 4, 5, 6 untuk kelas pertama. So 1, 2, 3. So 3 lah saiz selang kelas dia. Okay.
So sempadan bawah untuk nombor perpuluhan. Kat sini saya nak kena explain sikit, so saya minta semua orang pay attention sekejap je. Okey, sempadan bawah untuk nombor perpuluhan. Cikgu, maksudnya sempadan bawah tu kita ada something yang macam 3.9 dengan 4.0 kan cikgu? Kita nak cari nombor di antara tu. Ini kelas yang lain, ini kelas yang lain, nak cari nombor, nak cari sempadan bawah ni. So macam kawan kamu cakap tadi, cikgu boleh pakai tambah tolak 0.5? Boleh, tak ada masalah. Kalau nombor bulat. Sekarang ni kita ada nombor perpuluhan. So macam mana nak setting untuk nombor perpuluhan? Kalau kau pakai formula 3.9 tambah 4.0 bahagi 2. Kalau pakai formula ambil sepadan sebelum tu tambah dengan sepadan ni 3.9 tambah 4 bahagi 2, kamu akan dapat 3.95. So kamu akan dapat sempadan bawah dia adalah 3.95. Now, macam mana nak setting supaya boleh pakai tambah tolak je cikgu untuk nombor perpuluhan ni? So kalau kau ada nombor perpuluhan untuk sempadan bawah 4.0 tu tolak 0.05 bukan lagi 0.5 sahaja. Faham? Kau akan tolak 0.05. So dia akan jadi 3.95 lah. Sama lah macam tambah pun. 3.9 tu tambah dengan 0.05 untuk jadi 3.95. Beza kan keadaan ni? Jangan kalut nak tambah 0.5 je. So kalau nombor tu satu titik perpuluhan, kau kena adjust 2 titik perpuluhan dia. Kalau tak ada titik perpuluhan, macam nombor bulat, kau adjust 1 titik perpuluhan. Maksudnya cikgu, kalau kita ada sempadan yang contoh macam ni, 3.99 lawan dengan 4.00, kita kena adjust 3 titik perpuluhan ke? Betul. Sebab apa? Kalau sempadan bawah tu dekat sini, ada dekat sini, so kau ambil 3.99 tambah 4 bahagi 2. Okay, jom kita try. Dapat berapa? Kamu akan dapat 3.995. So sepadan bawah ni adalah 3.995. So kalau ikut cara tambah tolak tu je, 4.0 tu kau kena tolak dengan 0.005. 4 tu. 4 tolak dengan 0.005 baru boleh dapat 3.995. Sama juga dengan 3.99 tu. Kau kena tambah dengan, ini kena tambah dengan 0.3 titik perpuluhan. Okey, kalau nombor yang kau ada 2 titik perpuluhan, kau kena ekstrakan 1. 3, jadi 3 titik perpuluhan. Okey. Ada soalan? Ada? Tak ada. Tak ada. Okey. Sekejap nak tulis sampai habis supaya sesiapa nak ambil gambar ke, nak buat apa, at least dah bagi. Okey, yang nak ambil gambar, dah salin, silakan. Dah? Saya nak pergi next page. Boleh? Saya pergi next page Oh lupa, selang kelas. Selang kelas untuk soalan nombor 3 tu. So macam mana nak kira selang kelas? Selang kelas nak kira kau jangan colour Tulis je satu, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.0. So ada berapa biji nombor tu? 1, 2, 3, 4, 5. So selang kelas dia 5 lah. Okay. Next. Alright, so macam mana kita nak buat dia punya selang kelas kalau bilangan kelas dia kena ada 6. So apa maksud bilangan kelas dia kena ada 6? Maksudnya kita kena ada 6 kelas, ada 6 baris. Macam dalam gambar tadi kita ada 1, kena ada 2, kena ada 3, kena ada 4, kena ada 5, kena ada 6. Oh tak. Bukan bilangan kelas. Okey, bilangan kelas number of classes ni.
bilangan saiz kelas. Okay. So bilangan kelas maksudnya ada 6 baris lah, betul? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So maksudnya ada something in something. Ada nombor antara yang paling kecil dengan yang tu. Macam nak buat setiap baris tu ada 6 baris sebab dia kata bilangan kelas, ada 6 kelas. Itu maksud dia kelas. So jom kita buat. Kita ada perlukan 6 kelas, kita ada berapa nombor semuanya? Kalau korang perasan kita ada berapa nombor? Kita ada 1, 2, 3, 18. 3. Good, kita ada 18. So kalau apa? 18 berapa banyak nak kena buat ni? Satu selang kelas nak cari macam mana? So ni cara dia. Nak cari selang kelas yang kamu diberi bilangan kelas. Saya nak cari selang kelas. Okay? Saya nak tahu kalau nombor ni macam ni lah nombor dia, macam nak cari selang kelas dia. So selang kelas dia kamu boleh cari daripada ambil nombor paling terbesar, iaitu mana nombor tu paling terbesar dia. Nombor paling besar dia 88. So 88 kamu tolak dengan nombor paling kecil iaitu 60. So 88 tolak 60, ada berapa kelas yang kau nak cipta? Ada 6. So dalam erti kata lain, 88 tolak 60 bahagi 6, kau akan dapat 4.67, 4.666667. So inilah selang kelas kamu yang kena dipakai. Tapi kita tak guna nombor tak nisbah, kita mesti guna nombor bulat. So kita boleh tulis, kita bundarkan jadi 5. So dalam erti kata lain, selang kelas kita 5. So korang tahu nombor paling kecil dia 60. So kalau 60 selang kelas dia 5, kau bayangkanlah. So 60, 61, 62, 63, 64. So kelas ni adalah 60 hingga 64. Itulah kelas pertama kita, 60 hingga 64. Lepas tu bayangkan untuk 65, 65, 66, 67, 68, 69. So 69 kat sini. Itu kelas kedua. Kelas ketiga 70 sampai 74. Lepas tu kelas keempat 75 sampai 79. Kelas kelima 80 sampai 84. Kelas keenam 85 sampai 89. Okey, kita dah siap dah 6 kelas kita. Tak perlu kira pun, tak perlu ambil dan masukkan pun, tak. Kita hanya perlu ambil tahu berapa bilangan kelas ataupun berapa selang kelas. Soalan nombor 2, saya bagi korang try. Tak, sebelum tu ada soalan tak? Ada soalan tak ada Tak ada, saya minta korang try soalan nombor 2 ni. 2 minit je, tak lama. Siapa yang dah try, saya bagi jawapan.
Ada soalan pun boleh type, tak ada masalah kalau tak nak buka mikrofon. Saya nak tulis jawapan sekarang. So siapa jumpa selang kelas dia 9.6 ataupun approximately 10 bagus. So nak set up kelas dia korang kena tahu nombor paling kecil adalah 100 dan nombor paling besar adalah 148. So maksudnya 100 tu 10 selepas tu mesti 109. Kemudian dia akan jadi 110 hingga 119, kemudian 120 hingga 129, 130 hingga 139 dan yang terakhir sekali, kelas yang terakhir 140 hingga 149. Okay, ada soalan? Tak ada? Tak ada, saya teruskan. Now, sekarang ni kita nak start untuk bina kekerapan longgokan. So, apa beza kekerapan yang biasa? Okay, ni beza dia. Cara nak baca benda lah ni. So, dalam selang kelas 24 hingga 26, ada satu nombor. Adakah kamu tahu berapa nombor tu? 24 hingga 26 tu ada banyak nombor dia tu. 24 hingga 26 adalah 24, 25, 26. Tiga nombor ni. Yang mana satu? Yang satu tu. Yang satu ni yang mana? 26 ke? 24 ke? 25 ke? Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya ulang lagi sekali dengan jelas tanpa korang pening kepala. Saya pun tak tahu kekerapan satu tu siapa. Adakah 26? Adakah 24? Saya tak tahu. Tak ada orang tahu melainkan kalau dapat tengok data yang original. Kalau dapat tengok data yang tak terkumpul. Masalahnya yang korang ada ni adalah data yang terkumpul tak tahu. Sebab tu nanti korang nak cari mean, kita akan guna titik tengah. Tapi kita belum lagi sampai situ. Apa yang itu cara baca dia lah. So 3 tu maksudnya boleh jadi semua 27, boleh jadi 33 tu 29, boleh jadi 33 tu 28, boleh jadi 27, 28, 29. Saya pun tak tahu. Tapi tu cara baca dia. Okay, ada 3 dalam kelas ni, ada 8 dalam kelas ni, ada 12 dalam kelas ni, ada 9 dalam kelas ni, ada 3 dalam kelas ni. Now, apa beza kekerapan dengan kekerapan longgokan? Kau pernah longgok baju yang tak pernah basuh seminggu. Semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin tinggi. Kau longgok baju tu kat situ. Macam longgokkan juga nombor. Kau longgokkan nombor tu sekali, asal dia 1, tambah kekerapan baru jadi 4. Tambah kekerapan baru jadi 12. Tambah kekerapan yang baru jadi 24. Tambah kekerapan baru jadi 33, tambah lagi jadi 36. Cikgu, kenapa kena belajar kekerapan longgokan? Sebab nanti kau nak lukis ogive pakai benda lah ni. Okay, so nak try ke nak try sendiri? Saya rasa ni simple lah, saya boleh skip Boleh saya skip Cikgu, Kekerapan tu memang ada dalam soalan Ulang balik. Kekerapan tu memang ada dalam soalan? Mesti ada kekerapan. Akan dia tanya nanti. Kita tak payah carilah. Biasanya dia akan bagilah. Kadang-kadang tu dia tak bagi juga. Nanti dia bagi. Okay. Tapi soalan standard dia akan bagi kekerapan. Yang kau kena cari kekerapan longgokan. Yang biasa kena cari. Kekerapan longgokan. So kalau kat sini saya congakkan 2 tambah 4, 6. 6 tambah 8, 14. 14 tambah 13, 27. 27 tambah 12, 39. 39 tambah Dah ni 46. Mungkin salah kot. Tak tahu lah. Betul. Sure je. Okay. So yang lain tu konsep yang sama Yang kau orang kena cari adalah kekerapan longgokan. Saya teruskan. Okay, now. Kita ada dah sampai point yang kita kena start melukis. Ada 20 orang budak baca buku novel pada tahun 2020. Kerja kita nak lengkapkan table tu. Dengan dah siap table tu, nanti saya terus akan kita akan terus melukis dengan saya terus 2 cm guna skala untuk 3 buah novel pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada satu murid pada paksi mencancang.
Cancang dalam bahasa mudah dia tegak. Dalam bahasa mudah mengufuk adalah flat. Okay. Flat kiri kanan. Cancang tegak ataupun paksi Y. Ini paksi X. Ufuk paksi X. Now, soalan specifically minta apa? Dia nak histogram dan poligon kekerapan. Dalam bahasa Inggeris saya panggil frequency polygon. So, daripada histogram kita akan cipta poligon kekerapan. Okey, kejap. Saya nak keluarkan kertas graf saya. Okey lah, ni cantik. Dia besar sikit. Add to current page. Tutup balik kertas graf. Sekejap, dia lag sikit. Okay, jom kita isi dulu benda ada kat dalam tu. So korang pun dah tahu nak isi apa. Okay, so titik tengah obviously korang dah tahu. Kita ada even yang pertama tu kita ada 5, ada 6. Yo, buruk lah tulisan ni ke? Okay, saya rasa macam lag lah. Sekejap saya nak tutup 2-3 benda lain. Tak ada record, takut lag. Okay, so kita ada yang pertama tu kita ada 5, ada 6, ada 7. So obviously titik tengah dia adalah 6 Sekejap saya tutup buka balik. Lag sangat. Saya tutup buka balik. Sekejap.
Okay, mohon check skrin saya tadi blackout, sorry. Nampak skrin saya? Nampak. Okay. Okay, thank you. Nampak. So, ini bukan soalan kita nak buat, area ni kita nak buat. Okay, so kekerapan titik tengah, okay, cun. Saya nak buat dia ni tadi. Okay, elok dah. Okay. Saya perlukan ni. Saya nak lukis graf. Dia nampak cantik sikit. Background, tutup. Okay. Lepas tu buka menu. Alright. So titik tengah korang tahu sini 6. Saya relax sangat ni. Tak boleh kot ni. Ni 6. Okay. 6 ayat mahal. Saya tak boleh menulis lah. Dia lagi sangat. Now, macam mana? Tak marah saya sangat. Tak boleh nak menulis. Sebab dia lagi kat tengok sini. Pun tak boleh. Thank you. Dah okey dah. Dah okey. So 6, 9, 12, 15, 18, 21. Sepadan bawah dia kita ada tolak je lah 0.5. So 4.5, 7.5, 11, 10.5, 13.5, 16.5, 19.5, 7.5, 10.5, 13.5, 16.5, 19.5 dan yang terakhir sekali 22.5. Okay. So kita nak guna apa yang ada ni untuk lukis. Now soalan cakap 2 cm untuk paksi mengufuk dan 1 cm untuk paksi melegak. So bila dia kata 2 cm untuk 3 novel, so maksudnya korang dah ready dah. Kalau 2 cm tu, maksudnya kalau sini 3, sini mesti 6 lah. Itu maksud dia. Dia jarak dia tu mesti 3. Okay, kalau untuk murid tu pada Sasim Cancan 21. So saya suka buat macam ni. So sebelum lukis tu saya akan tulis dulu. So untuk X 3 unit untuk 2 cm, untuk Y 1 unit untuk 2 cm. So kita tengok pula dekat sini korang ada yang paling kecil bilangan novel dia adalah 5, yang paling besar 22. So for obvious reasons, kita akan start dengan buat garisan lah. So saya akan buat garisan straight, nak menandakan dia punya paksi X, paksi Y. Okay. Kemudian setiap 2 cm tu saya akan tandakan 3 lah untuk satu. Tapi kat sini ada trik dia tau. Kalau korang perasan, kita tak boleh nak terus dapatkan, orang kata apa, tak boleh nak terus agak. So macam mana nak buat ni cikgu? So tengok dekat yang pertama, 5 dengan 7. Kelas pertama kita akan pakai sempadan bawah dengan sempadan atas. So sempadan bawah dengan sempadan atas tu dekat mana? So kita akan terus pakai sempadan bawah dengan sempadan atas
Dan kalau korang perasan, selang dia adalah 3, betul? Selang dia ni pun 3. Selang dia ni pun 3. Selang dia ni pun 3. Semua selang dia 3. So ini sangat berguna untuk kita tahu sebab korang boleh start daripada sini dengan 4.5 untuk sepadan atas dan sepadan bawah. So 7.5. So 10.5. 13.5, 16.5 sebab 2 cm kan 3 unit. So 16.5, 19.5, 22.5. So daripada kosong. Cikgu maksudnya tapi kosong daripada 4.5 ke kosong tu itu 4.5 jarak dia. So kat sini yang korang kena take note. Jarak daripada titik sempadan paling bawah sehinggalah kepada kosong tu tak relevan, tak penting. Jarak dia tak penting. Yang penting sepadan bawah tu yang betul, yang pertama sepadan bawah tu. Dan yang penting korang tarik sampai sepadan atas lah. Okay, so bila sepadan bawah dia antara 4.5 dengan 7.5, titik tengah dia 6. Itu cara baca dia. Bila sepadan bawah dia 4.5 hingga 7.5, kotak pertama ni dia punya sepadan, dia punya titik tengah dia 6. So dekat sini kita akan start tulis kekerapan lah. Atas ni kekerapan. So kekerapan dia kata 2 cm 1 unit. So maksudnya sini mesti 1, sini 2, sini 3, sini 4, sini 5, sini 6, sini 7. Kita boleh go as high as 8 lah. Sebab kita ada kekerapan 7 tu. So antara 4.5 dengan 7.5, okay, dia punya kekerapan 2. So kau ready lah nak buat kotak. Tarik sampai 2. Ni kotak pertama. Okay. Now kotak kedua antara 7.5 hingga 10.5, ready untuk tarik sampai kekerapan dia 4. Tarik sampai 4. Cantumkan kotak dia. Bar dia tu jangan pisahkan ya. Mesti melekat. Lepas tu kita gabungkan lagi antara 10.5 dengan 13.5, kita tarik sampai 6. So 6. Okay, 6. Tanya Miranda. Miranda ada soalan? Tadi saya tertekan, sorry cikgu, saya tertekan. Alright. Lepas tu 16.5 hingga 19.5, kau perasan 5 kan dia punya frekuensi. Tu tengok kat 5, tarik. Dan last sekali, untuk kelas terakhir kita ada 1. So 1 lah sini. Now, yang warna purple ni kita panggil dia histogram. Okay, yang warna purple tu histogram. So maksudnya macam mana kita nak buat dia punya kekerapan poligon? Kekerapan, frekuensi kekerapan poligon tu adalah bila kita pakai titik tengah ni. Ni, frekuensi kekerapan poligon, kita pakai titik tengah. So tetap kita guna, kalau korang perasan 4.5, antara 4.5 dengan 6.5 tu apa nombor dia kalau korang perasan? Adalah 6. Kat sini 6. Sebab 1.5 ke kiri adalah adalah 4.5. 1.5 ke kanan adalah 7.5. Kalau korang perasan sini adalah 9. Sini adalah 12. Sini adalah 15. Sini adalah 18. Sini adalah 21. Titik tengah tu kita akan refer, kenapa? Kita akan tandakan dia. Tandakan dia dekat tempat betul-betul dekat puncak bar tu. Dan frekuensi poligon penting start daripada kosong. So saya akan tarik satu tarisan daripada kosong, tarik ke atas dan saya gabungkan semua. Macam buat bukit ni. Dan kalau ada pengatas mesti ada pengakhiran. Mesti dia cecah bawah balik. So inilah frekuensi poligon warna merah. Ataupun apa nama bahasa Melayu dia? Poligon kekerapan.
So tu nama dia poligon kekerapan. Poligon kekerapan warna merah. So apa yang korang belajar dekat sini? Poligon dengan histogram tu memerlukan selang kelas. Nak buat dia kena pakai selang kelas, tak boleh lari. Okey, lepas tu frekuensi poligon ataupun poligon kekerapan memang kena pakai titik tengah. Histogram kau pakai selang kelas, kau bina je dia punya kotak tu, tak ada masalah. Okey. Soalan, tanya. Ada soalan? Tak ada? Tak ada, next. So, dekat sini dia minta korang buat apa nama ni? Satu histogram, lepas tu satu histogram longgokan. Okey, satu histogram longgokan. Now, saya nak ajar histogram saya dah ajar tadi. So korang boleh try lah soalan B ni. Yang saya nak ajar adalah histogram longgokan. Sedikit je beza dia dengan histogram biasa. Yang mana paksi Y kamu akan jadi longgokan lah. Bukanlah lagi frekuensi macam biasa. So kalau dekat sini korang perasan, kalau kita lengkapkan semua ni, kita ada 4, 10, 20, 24, 34, sorry. 34, 44, 50. So titik tengah dia tak pakai untuk histogram, saya buat sepadan bawah 40.5, 51, 50.5, lepas tu 60.5, 70.5, 80.5, 90.5. Sepadan atas dia salin balik ni 50.5, 60.5, 70.5, 80.5, 90.5 dan terakhir sekali kita ada 100.5. So, untuk histogram longgokan, beza dia hanya pada paksi Y tu. So kalau saya tengok soalan, saya nampak saya start dengan lukiskan paksi dulu. Lama dia tak cantik tapi korang boleh bayang Saya buat kat sini lah. Okay, saya buat kat sini. So, kau punya paksi Y tu bukan lagi frekuensi. Dia bukan lagi frekuensi biasa tapi frekuensi kekerapan. Frekuensi longgokan. Dia bukan lagi biasa. So, apa beza longgokan? Longgokan, dia kata untuk soalan C tu 2 cm mesti 10 kilo. So maksudnya kosong, 2 cm jarak dia 10, 20, 30, 40, 50 habis sebab paling penuh 50. Paksi apa nama? X 2 cm 10 kilo, 2 cm 10 bakul. Nasib baik betul. Samboy. Okay, so kita akan start guna sepadan bawah, jarak tak penting. So start dengan 40.5 kat sini, tarik sampai 50.5. Yang penting jarak start ni mesti 2 cm ataupun 10 bakul lah. Okay. So naik sampai 60.5. Buat lagi ke 70.5, 80.5, 90.5 dan 100.5. So kita dah ada semua. Now kalau tengok dekat yang paling atas ni, frekuensi longgokan dia adalah 4. So kita buatlah kotak tu 4. Okay. 4. Itu bukan rupa 4. Nanti kau agak pakai kotak grid tu 4. Mesti dia langgar ke 4. Lepas tu yang kedua tu 10. So tarik sampai 10. Kelas kedua 10. Kelas ketiga dia tarik sampai 20, so tarik sampai 20. Kelas keempat antara 70.5 hingga 80.5, tarik sampai 34. So kau agak-agak ikut kertas grid tu elok-elok sampai 34.
kertas ke kelas ke yang kedua terakhir 44. So tarik sampai 44, make sure dapat 4 dan last sekali sampai 50. Dan ini berbeza dengan histogram biasa. Histogram longgokan korang mesti dapat rupa tangga. Sebab last sekali dia mesti sama dengan semua. Last sekali dia mesti sama dengan semua nilai. Okay, itu histogram longgokan. Histogram biasa rupa dia macam ni. Ni histogram longgokan. Histogram warna purple je. Yang warna merah tu frekuensi polygon frekuensi. Okay. Now, soalan-soalan ni semua free markah tau dalam korang punya dalam pasir korang. Okay, so ni pun apa dia suruh ni? Frekuensi polygon kurapan. So nak buat benda ni kena cari dia punya had atas, had bawah, titik tengah. Cek titik tengah pun boleh, tak ada masalah. Nak buat titik tengah terus pun boleh, tak ada masalah. So ni try sendiri Next. Now, benda yang saya nak fokus untuk hari ni adalah di sini. So, apa yang kita boleh faham di sebalik gambar-gambar yang ada ataupun jenis-jenis carta yang ada. So, histogram di bawah menunjukkan markah biologi yang diperoleh oleh 25 orang pelajar tingkatan 6 semester 1, semester 2. So, nyatakan bentuk taburan histogram bagi kedua-dua semester itu. Sem 1 bio kotak paling tinggi 12 dekat 11 dan markah dia di antara 49 hingga 39. Sem kedua nampaknya macam ramai budak dah dapat nak dekat 80. Nak dekat 80 So apa jenis taburan yang korang nampak dekat sini? So ada berapa jenis taburan? Ada 3 jenis taburan yang korang kena tahu. Pertama, taburan yang biasa. Biasa korang tahu ni. Secara teori je kita ada 3 jenis taburan. Yang ni yang normal. Kekerapan longgokan. Apa dia? Cikgu, saya nak left kejap sebab saya ada kerja jap. Okay, sorry. So ada yang macam ni. Ada yang macam ni. Saya lukis tak cantik tapi saya rasa korang nampak apa yang saya nak sampaikan. So, yang ini kita panggil taburan normal. Taburan ni taburan normal ataupun dalam bahasa yang korang kena belajar bentuk loceng. Okay. Taburan ni, yang ni kita panggil sebagai pencong. Pencong mana ni? Yang ni kita panggil left skewed. Left skewed, pencong kiri. Yang ni kita panggil pencong kanan. Saya belajar bahasa Inggeris. Sekejap saya check. Right skewed. Okay, terbalik. Pencong kanan. Ini pencong kiri. So pencong tu apa? Pencong tu kalau saya nak guna dalam bahasa sinonim, pencong tu jatuh jatuh, dia jatuh ke kanan, jatuh ke kiri. Bayangkan macam tu untuk korang ingat. So jatuh kanan, jatuh kiri. Pencong kanan jatuh kanan, pencong kiri jatuh kiri. Okay, so benda yang korang kena take note dekat sini. Apa beza kedua-dua ni? Obviously yang kedua ni adalah loceng, bentuk dia loceng. Yang ini, yang nombor 1 ni, saya tengok skema jawapan dia kata pencong kanan. Tapi macam kalau pencong kanan mesti macam tu. Saya boleh setujulah pencong kanan. So ini nama dia adalah pencong ke kanan. Cikgu, kenapa tak pencong ke kiri padahal nampak macam pencong kiri juga?
Okay, so kenapa tak? Sebab mesti ada data kat sini yang awak tak dapat tadi. So, dia sebenarnya pencong ke kanan. Okay, bandingkan, soalan satu saya dah jawab. Soalan kedua, bandingkan serakan markah antara kedua-dua semesta itu. Now, apa maksud serakan? Serak tu dalam bahasa Melayu dia sangat berkait dengan berselerak ataupun serak. Serakan tu adalah sangat kuat dengan berselerak, bersepah. So, kalaulah kamu nak bandingkan antara semesta satu dengan semesta dua, semesta satu kamu rasa lagi ramai tak dapat macam-macam markah, bertabur lagi ramai orang dapat lagi macam-macam markah berbanding dengan semesta satu yang mana semua orang cukup-cukup makan je, tak lebih 40, tak kurang dari 40. So kalau kita tengok nombor tu, banyak orang kat sini untuk semester satu. Tapi bila kita tengok semester dua, dia punya graf tu dah normal dah. So maksudnya banyak orang dah lebih daripada 49 kat sini. So daripada sini kita boleh buat satu conclusion yang bahawasanya dekat SEM 2 budak-budak skor lebih bagus lah berbanding dengan SEM 1. Sebab ramai yang asalnya ujung-ujung nak borderline nak fail, sebab 39 kan fail, tapi dia tak fail. Okay, saya harap semua orang faham. Now, so siapa yang lebih berselerak? Siapa yang lebih berselerak? Jawapannya adalah SEM kedua lebih berselerak. SEM 2 lebih berselerak ataupun lebih serak. Itu jawapan dia. SEM 2 lebih serak. So semester mana menunjukkan pelajar lebih baik? SEM 2 lah. Obviously. Sebab banyak budak dah ada orang dah start score nak dekat A dah. Okay. Now minggu depan kita akan sambung lagi muka surat seterusnya. Jangan risau. Kita akan baca taburan dan juga kita nak bandingkan dia. Dan start daripada minggu depan kita akan sambung ni lagi. Siapa yang nak buat dulu boleh. Yang penting ni saya nak ajar kuota-kuota ni. Apa benda kuota ni. Okay, itu saja minggu ni lah. Ada apa soalan? Cikgu, yang sebelum ni saya nak screenshot, tapi tak nak screenshot. Okay, ulang balik. Tak apa jelas. Ulang balik. Nak screenshot yang semester tempat. Yang ni. Sebelum lagi. Yang mana yang ni? Ya. Yang ni Ya. Dah. Dah. Okay. Okay. Yang ni tak ada orang nak screenshot Sekejap, mana tadi? Tak perlu kot yang ni. Oh dah terpadam dah hilang sebab tadi tertutup, dia hang. Okay, itu sajalah daripada saya minggu ni. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Terima Go. kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama-sama. Cikgu. Cikgu. Cikgu.